Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairi bin Maidin, 18BI 02059. Jadi kami akan menerangkan tentang kitab Atraf. Okey, yang pertama adalah pengertian Atraf. Jadi Atraf ni secara umumnya lah, dia umpama kita boleh panggil sebagai kitab kamus ataupun dictionary. Dictionary cuma dia dalam bahasa Arab. Dictionary untuk matan hadis. Kalau macam kita kalau buka kamus Oxford kan. Contoh kamus Oxford, kita cari perkataan tu ikut abjad. Tapi yang ni kita ikut Atraf ni mengumpulkan hadis dia semua kitab utama, menyebut awal matan. Maksudnya nak cari awal matan dia. Kemudian menyatakan sanad-sanad seperti yang ada pada kitab asal. Jadi kitab Atraf ni dia mengambil hadis daripada kitab yang utama, kitab-kitab utamalah macam Bukhari, Muslim, okey. Dan seterusnya adalah faedah. Faedah daripada kitab ni kita dapat memudahkan, bukan kita dapat memudahkan, tapi kitab ini dapat memudahkan sesiapa yang ingin mengkaji hadis dan mengetahui sanad-sanad hadis, sebab dalam ni dah siap sedia sanad-sanad hadis dan juga dalam dia ada awal matan hadis. Kemudian mengenal pasti sumber utama sesuatu hadis. Sebab apa kita boleh kenal pasti sumber utama sesuatu hadis? Sebab dia ambil daripada kitab yang utama. Kita boleh tengok daripada mana datangnya hadis ini, daripada kitab mana. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz bin Sukri, nombor matrik 18BI0208. Okey. Jenis-jenis kitab Al-Atraf. Di sini kami paparkan 6 jenis kitab Al-Atraf. Kitab yang pertama, Atraf As-Sahihain oleh Abu Mas'ud Ibrahim Ibnu Muhammad Ibnu Ubaid Ad-Dimaski. Kitab yang kedua, Atraf As-Sahihain Abu Muhammad Khalf Ibnu Hamdun Al-Wasiti. Dan kitab yang ketiga, Atraf Al-Kutub Sittah oleh Ibnu Al-Qaisarani. Dan kitab yang keempat, Al-Ishraf Al-Ma'rifat Al-Atraf oleh Ibnu Asakir. Dan kitab Atraf yang kelima, Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatul Atraf oleh Ibnu Abdul Rahman Al-Mizzi. Dan kitab Atraf yang terakhir, Ithaf As-Sadah Al-Khiyarah Al-Maharah bi Atraf Al-Kutub Al-Asyarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terusnya berkaitan dengan metodologi kitab Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf. Okey, Imam Al-Mizzi mengumpulkan Atraf Kutubus Sittah dan juga diselitkan dengan muqaddimah Sahih Muslim, Al-Marasil oleh Imam Abi Dawud, Al-Ilal As-Saghir dan juga Asy-Syama'il karya Imam Al-Tirmizi, dan juga Al-Amal Al-Yawm wa Lailah karya Imam An-Nasa'i. Di dalam kitab ini beliau menggunakan simbol-simbol tertentu untuk mencari hadis. Susunan di dalam kitab ini mengikut nama para sahabat dan mengutamakan hadis yang banyak bilangan ulama meriwayatkannya pada setiap bab. Kitab ini mempunyai 19,595 buah hadis termasuk yang berulang, dan daripada 19,000 itu 1,395 adalah hadis yang musnad, iaitu hadis daripada Rasulullah SAW. 995 disandarkan kepada para sahabat dan 400 bakinya disandarkan kepada tokoh-tokoh tabi'in. Okey, di dalam kitab ini menyusun isi kandungan awal kitab. Kalimah di awal matan mengikut tertib huruf hijaiyah, iaitu alif hingga ya, yang bertujuan untuk memudahkan kita mencari hadis yang kita ingini. Susunan seperti mu'jam, tetapi diletakkan nama para sahabat, mencari ikut nama. Okey, mula dengan mengungkap para perawi di awal matan sahaja, kemudian menjelaskan sanad-sanadnya dengan menggunakan simbol. Okay, seterusnya kita pergi kepada susunan mengikut nama perawi. Kalau kita buka kitab Atraf tu akan ada simbol titik hitam dekat nama setiap perawi tu kan. Okay.
kalau perawi yang berstatus sahabah, titik hitam takkan ada dekat nama sahabat tu. Dan kalau perawi yang berstatus tabi'in, akan ada satu titik hitam dekat perawi tabi'in tu. Kalau perawi yang berstatus tabi'in, akan ada dua titik hitam dekat nama perawi tersebut. Okay, kalau kita lihat dekat contoh kat isi kandungan tu, ada nama sahabat ada, tak ada titik situ kan. Okay. Al-Bara' bin Al-Azib. Hafiz Ibn Hajar rahimahullah meringkaskan biografi Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu dalam Taqrib At-Tahzib dengan berkata, Al-Bara' bin Azib bin Al-Haris bin Adi Al-Ansari Al-Awsi. Okay, beliau adalah seorang sahabat Nabi, juga putera kepada seorang sahabat Nabi. Okay. Hidup di Kufah, dipandang masih muda ketika Perang Badar. Okay. Kalau kita lihat dekat bawah tu lah, bawah nama sahabat tu ada satu titik hitam kan, dekat nama Iyad bin Luqaid As-Sadusi. Beliau adalah seorang tabi'in, diberikan gelaran, diberikan darjat thiqah oleh Yahya bin Ma'in dan An-Nasa'i. Dan kalau kita lihat contoh dua titik hitam dekat sebelah tu, ada contohnya Qatadah bin Da'amah. Beliau adalah seorang tabi'in. Seterusnya kalau kita lihat dekat contoh dalam kitab Al-Atraf, dekat atas kali tu ada satu titik hitam. Jadi beliau adalah seorang tabi'in, Syu'aib bin Al-Habhab Al-Azdi Abu Salih Al-Basri. Beliau adalah seorang tabi'in. 912 Kha Mim Sim, ni adalah simbol. 912 adalah nombor hadis. Kha adalah Bukhari, Mim adalah Imam Muslim, Sin adalah Imam Nasai. Sebelahnya adalah awal matan. Yang dipetik daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ataqa Safiyah wa ja'ala itqaha sadiquha. Okey, bawah tu adalah sanad yang daripada jalur-jalur Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang seterusnya adalah simbol-simbol yang digunakan oleh Al-Mizzi di dalam kitabnya Atraf. Dia ada beberapa simbol. Yang pertama sekali adalah huruf mim. Huruf mim ni dia merujuk kepada Imam Muslim, daripada Sahih Muslim. Begitu juga dengan dal. Dal ni daripada Sunan Abi Daud. Ta Sunan Tirmizi. Sin Sunan Nasa'i. Qaf Sunan Ibnu Majah. Lepas tu Khata ni dia Bukhari secara taklid. Kan di dalam Sahih Bukhari dia ada dua. Satu adalah hadis yang dia buat jadi hadis yang utama, itu hadis yang ada nombor. Dan yang kedua yang bawahnya tu adalah hadis penyokong. So hadis penyokong ni digelar sebagai taklid Bukhari. So kalau kata kha dengan ta, maksudnya Bukhari secara taklid. Okay, yang seterusnya adalah khada. Khada ni daripada Imam Bukhari juga, tapi bukan di dalam Sahih Bukhari, tapi di dalam kitab Adabul Mufrad. Okay, seterusnya adalah yang saya nak terangkan adalah Ain Kha. Ain Kha ni Khalaq Af'alul Ibad oleh Al-Bukhari. Satu lagi kitab Bukhari juga. Okay, seterusnya adalah Mim Dal. Tu Al-Marasil, kitab Al-Marasil oleh Abi Daud. Qada, kitab Al-Qadar daripada Abi Daud. Tamim Al-Syama'il daripada Imam Tirmizi. Bukan Sunan Tirmizi, tapi Syama'il Tirmizi. Okey. Dan yang seterusnya adalah Sa dengan Ya. Itu kitab Amalu Yawan wa Lailah oleh Imam An-Nasa'i. Jadi insyaAllah itu saja daripada kami. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.